Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah saya untuk subjek BMNB 2073R Pedagogi Pendidikan Bahasa Melayu iaitu Puan Arbia. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang pertama iaitu projek. Saya Maslina binti Hajrul, merupakan pelajar program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan ambilan Jun 2021 Institusi Perguruan Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Tugasan 1 iaitu projek membawa ujaran markah sebanyak 30%. Tugasan yang perlu ialah semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Penghasilan dan penggunaan BBM atau BBB daripada pelbagai sumber mampu memberi impak yang positif kepada murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Hasilkan satu kit bahan bantu mengajar dengan menggunakan teknik yang berkesan bagi satu sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah untuk menilai fungsi bahan bantu mengajar yang dihasilkan itu. Penghasilan kit bahan bantu mengajar yang saya pilih ialah menggunakan website daripada aplikasi Google Site. Di sini saya menyediakan satu kit bahan bantu mengajar untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Kemahiran yang difokuskan dalam kit ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita lihat objektif untuk kit ini. Kit ini membantu para guru untuk mengendalikan proses pengejaran dan pembelajaran PDP secara berkumpulan. Selain itu dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Pelbagai aktiviti berdasarkan kemampuan murid dapat dilaksanakan. Ciri-ciri bahan dalam kit ini, yang pertama berpusatkan murid, yang kedua menarik, mencabar dan sesuai dengan kebolehan minat dan bakat-bakat murid, yang ketiga mempunyai pemeringkatan, yang keempat mempunyai berkaitan dengan kemahiran yang telah dikuasai, dan yang kelima boleh dijalankan secara berkumpulan ataupun individu. Seterusnya kita kepada kandungan kit pula, iaitu menggunakan Google Sites. Yang kedua, aspek kemahiran yang difokuskan ialah kemahiran membaca dan bertutur, dan juga terdapat penerangan berkaitan dengan tajuk yang akan diajar oleh guru. Dan aktiviti yang terdapat dalam Google Site ini meliputi sebelum, semasa dan selepas PDP dijalankan. Objektif pembelajaran ialah murid dapat menyebut dan menyesuaikan perkataan dengan gambar yang betul. Standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respon. Standard pembelajaran 1.1.1 mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi. Cara untuk melaksanakan aktiviti dalam kit ini, yang pertama guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Kemudian setiap kumpulan akan disediakan sebuah komputer riba yang sudah tersedia soalan padanya. Yang ketiga, murid akan klik pada perkataan dan mendengar bunyi yang terdapat pada perkataan tersebut. Kemudian murid akan memadankan bunyi perkataan dengan gambar yang disediakan. Setelah kedua-dua kumpulan selesai memadankan perkataan dengan gambar, guru memaparkan jawapan supaya murid dapat melihat jawapan yang tepat. Seterusnya kita akan pergi ke muka surat yang kedua dalam website ini, iaitu saya mengadakan satu aktiviti untuk murid-murid di mana saya menyediakan 2 gambar dan juga 2 suara yang akan menyebut setiap gambar yang dipilih oleh murid. Saya akan memberikan contoh gambar yang pertama. Ayam. Bola. Cawan. Dadu.
Very, very. Gigi, gigi. Seterusnya, saya akan menerangkan muka surat yang ketiga, iaitu latihan pengukuhan. Setelah beberapa aktiviti yang dijalankan tadi, saya juga akan menjalankan beberapa latihan pengukuhan kepada murid-murid. Bagi latihan yang pertama, iaitu menggunakan aplikasi WordWall. Di sini, grafik yang digunakan sangat menarik dan akan menarik minat murid untuk menjawab soalan yang saya ajukan dalam latihan ini. Sebagai contoh, ini adalah latihan untuk meletakkan gambar haiwan di ejaan yang betul. Dan itu murid akan lebih berminat untuk menjawab soalan ini. Saya ajukan dalam latihan ini. Sebagai contoh, ini adalah latihan untuk meletakkan gambar haiwan di ejaan yang betul. Dan itu murid akan lebih berminat untuk menjawab soalan ini. Ting tong, ting tong. Lepas tu, salah kan? Persoalan tak lah jawapan, bla 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 bla. Okey. Untuk latihan yang kedua, saya menggunakan roda rawa untuk menguji kemahiran mendengar dan bertutur daripada pembelajaran yang dijalankan sebentar tadi kepada murid. Ini adalah contoh bagaimana hendak menggunakan roda ini. Untuk setiap perkataan yang ditunjukkan, murid-murid perlu menyebut perkataan tersebut. Dengan bantuan gambar, mereka akan mudah untuk menjawab soalan inilah. Murid-murid perlu menyebut perkataan tersebut. Dengan bantuan gambar, mereka akan mudah untuk menjawab soalan inilah. Gigi. Selepas itu kita masuk kepada kesimpulan. Secara keseluruhannya, kelebihan menggunakan kit BBM ini, yang pertama menjimatkan kos. Yang kedua, dapat menarik minat perhatian murid kerana latihan dibuat dengan menggunakan peralatan canggih dan baru untuk mereka. Yang ketiga, memiliki elemen visual yang melibatkan warna. Yang keempat, menerapkan elemen teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Bahan bantu mengajar menjadi salah satu pelengkap untuk membantu guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar dilihat menjadi aspek penting dalam pembelajaran kerana bahan bantu mengajar yang penuh dengan kreativiti ini mampu membantu murid meningkatkan daya rangsangan ketika belajar. Pelbagai bahan yang dijadikan sebagai bahan bantu mengajar, bukan sahaja teks, gambar-gambar atau papan hitam, malah terdapat banyak lagi bahan bantu mengajar sesuai dengan perkembangan semasa. Oleh itu, penggunaan bahan untuk mengajar mempunyai kebaikannya tersendiri bagi pelajar dan guru. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.